Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali, yang mana Ustazah nak ajar awak semua mata pelajaran Tauhid Darjah 3, iaitu di bawah tajuk perbandingan kitab Al-Quran dengan kitab Samawi yang lain. Jadi hari ini kita akan belajar apakah perbezaan ataupun perbandingan yang ada pada Al-Quran tidak ada pada Samawi yang lain. Kitab Samawi yang lain tu apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Jadi kita akan buatlah perbandingan dia, Al-Quran dengan 3 kitab lagi, 3 kitab Samawi yang lain. Okey. Jadi semua kena bersedia. Okey, kita tengok yang pertama. Al-Quran, kejap saya sabun dulu. Okey, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraannya malaikat siapa? Siapa tahu? Malaikat Jibril. Jadi Allah Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Okey. Kita tengok yang kedua. Al-Quran adalah kitab panduan manusia sehingga hari kiamat. Jadi kalaulah ada orang cakap dia ada kitab yang kitab terakhir selain daripada Al-Quran, jangan percaya. Okey. Jadi kitab yang terakhir ialah kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini tidak boleh diubah. Walau bijak, pandai, cerdik macam mana pun awak nak ubah, tetap tidak boleh. Kerana apa? Allah Ta'ala telah berjanji bahawa Al-Quran ini akan dipelihara sehingga hari kiamat. Faham? Okey, kita tengok yang ketiga. Al-Quran ini adalah kitab yang mempunyai kedudukan paling mulia. Kenapa Allah Ta'ala kata Al-Quran ini adalah kitab yang paling mulia? Kerana apa? Tengok Ustazah dah pekatkan tulisan dan juga Ustazah gariskan. Jadi kenapa awak rasa ni? Sebab nanti Ustazah akan bagi soalan. Jadi awak tengok betul-betul. Okey, kenapa Al-Quran ini dianggap sebagai kenapa Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang paling mulia berbanding kitab Samawi yang lain adalah kerana dibandingkan kitab Samawi yang lain, penurunan Al-Quran ini telah memansuhkan. Maksud apa mansuh itu? Menghapuskan segala ajaran atau syariat yang diturunkan sebelum ini. Bila terturunnya Al-Quran, maka segala ajaran ataupun syariat sebelum ini yang dibawa, yang telah dipelajari dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, maka dengan serta-merta terhapus ataupun dimansuhkan. Jadi bila turunnya Al-Quran, kita kena ikut apa yang berada di dalam Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai rujukan dan panduan. InsyaAllah kita tidak akan sesat sampai bila-bila. Okey. Jadi Ustazah teruskan lagi. Kedudukan Al-Quran yang mulia telah menjanjikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda bagi sesiapa yang membaca dan mengamalkannya. Awak tengok kelebihan Al-Quran ini ialah kita baca, kita dapat pahala. Kita tengok, kita dapat pahala. Kita amalkan pun awak baca Bismillahirrahmanirrahim, dapat pahala. Faham? Jadi itulah dia kelebihan membaca Al-Quran. Kelebihan Al-Quran ini berbanding dengan kitab-kitab Samawi yang lain. Awak baca dapat pahala, awak tengok dapat pahala, awak pegang dapat pahala. Apa salahnya baca Bismillahirrahmanirrahim? Setiap hari baca. Ya? Okey. Kitab terdahulu, cikgu sambung ya. Kitab terdahulu ni minta maaf Ustazah tersalah type ni. Kitab terdahulu ditujukan kepada umat Nabi tertentu sahaja, ya. Contohnya kitab Taurat kepada Nabi Musa sahaja. Okey, jadi umat yang berada pada zaman Nabi Musa sahaja yang boleh menggunakan kitab Taurat. Boleh tak kitab Taurat itu digunakan sehingga segini? Umat Nabi Muhammad pula guna. Boleh tak?
Tak boleh. Sebab itu kitab Taurat ada nabi dia dan ada umat dia. Kitab Zabur ada nabi dan umatnya. Kitab Injil ada nabi dan juga umatnya. Jadi kitab terdahulu ditujukan kepada umat nabi tertentu. Maksud tertentu tu apa? Khas untuk nabi tersebut. Tidak kepada umat nabi yang lain. Jadi bila turunnya Al-Quran ini, maka Al-Quran ini diguna pakai oleh semua manusia di dunia ini. Okey, itulah kelebihan Al-Quran. Okey, terus isi kandungan Al-Quran masih kekal dan tidak boleh berubah selama-lamanya. Macam Ustazah cakap tadi, walaupun awak bijak, pandai, cerdik bahasa Arab, cerdik Nahu, cerdik I'rab, cerdik Sorof, dari bahasa Arab lah kalau awak belajar dari Nahu Sorof. Walau awak cerdik macam mana pun, isi kandungan Al-Quran ini awak tidak akan berjaya. Telah berjanji bahawa Al-Quran ini Allah Ta'ala akan pelihara sehingga hari kiamat. Okey, jadi manakala kitab terdahulu telah hilang, dan kalau ada pun ianya telah diubah kandungan asalnya. Kalau ada pun, contohnya macam kitab Injil kan, yang mana mereka kata masih ada lagi, tetapi ianya telah diubah isi kandungannya mengikut apa kehendak orang yang mengubah tu. Jadi sebab itu kita tak boleh guna. Kita boleh guna Al-Quran sahaja. Awak ada masalah, awak rujuk Al-Quran. Awak ada penyakit, rujuk Al-Quran. Penawar semua dalam Al-Quran ada. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab kan? Kenapa? Kerana ia dijamri akhirat. Bahasa Arab ni adalah bahasa syurga. Jadi dan ramai yang boleh bertutur dengan bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab ni kita akan gunakan sehingga akhir zaman nanti. Kita memang akan gunakan bahasa Arab ini. Sebab itulah Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, dan ramai orang zaman sekarang ini telah mempelajari bahasa Arab. Jadi insya-Allah mudah untuk memahami isi pembelajaran isi kandungan yang berada dalam Al-Quran itu. Apa makna-maknanya, apa ceritanya, semua ada dalam Al-Quran tu. Jadi sebab itulah Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Faham? Okey, sebaliknya kitab terdahulu diturunkan dalam bahasa yang telah pupus sejak beberapa abad, dan pada masa kini tidak ramai yang tahu bertutur dalam bahasa tersebut. Sebelum ini kita punya bahasa-bahasanya. Jadi zaman sekarang tidak ramai yang tahu macam mana nak bertutur dalam bahasa tersebut, macam mana nak cakap dalam bahasa tersebut. Sebab itu tidak boleh digunakan lagi kitab-kitab terdahulu tu. Tetapi kita mesti percaya. Jangan kita cakap tak boleh guna, tak boleh percayalah Taurat Zabur ini. Kita kena percaya bahawa itu adalah kitab samawi yang telah diturunkan oleh Allah. Ada berapa? Ada 4. Kita kena yakin, kita kena percaya, wajib. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan umat Islam membaca Al-Quran. Bacalah selagi kita boleh baca dan terus membaca. Baiklah, sekarang ni Ustazah akan bagi awak latihan. Awak tengok soalan pertama. Kenapa Al-Quran dianggap kitab yang paling mulia? Kenapa? Soalan dia dicakapkan kenapa Al-Quran ni dianggap kitab yang paling mulia. Ada Ustazah bagi kat sini ni. Al-Quran kitab paling mulia. Awak tengok sendiri apa jawapannya. Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab? Ustazah baru je terangkan kan. Dan tuliskan 3 perbandingan yang menunjukkan Al-Quran ini lebih mulia jika dibandingkan kitab terdahulu. Okey, awak tengok Ustazah dia bagi awak banyak kan. Jadi awak pilihlah yang pendek-pendek saja. Tulis Ustazah nak berapa tadi? Ustazah nak berapa? 3 sahaja. Faham? Okey, itu saja pembelajaran kita tauhid pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.